Yang kedua, tuan-tuan sekalian, jadi yang lain kita tak kisah kan? Orang kata keji. Nabi SAW, semua orang hina dia, semua orang ejek dia, jatuhkan dia. Tapi Nabi SAW, manusia yang paling mulia, paling tinggi. Semua orang nak halang dakwah Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal, siap sebagai orang tutup telinga. Jangan dengar kata Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad. Halang daripada semua penjuru. Hati-hati ada orang nama Nabi Muhammad. Tapi Allah buat orang makin teringin nak jumpa Nabi Muhammad SAW. Dia cuma baca, ini zikir yang sangat mujarab. Baca 300 kali. Bukan pagi petang boleh, ataupun paling kurang 300 kali waktu malam. La ilaha illa anta. Saya pun tak larat pagi petang. Paling kurang sehari bila-bila 300 kali. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 300 kali pagi. 300 waktu malam. Pagi petang boleh, malam bila. Bila-bila tuan-puan ada masalah berat, ada seorang kawan saya. Dia bercerai. Isteri dia ada boyfriend lain. Dia rasa kecewa, rasa lemah, rasa tak mampu. Dia pun baca sorang-sorang. Bila dia baca, malam tu dia rasa macam nak bunuh diri. Saya beberapa kali jumpa orang nak bunuh diri. Nak bunuh diri. Tak percaya Tuhan. Ada yang putus harapan, putus asa dengan agama, putus asa dengan berdoa, tak mau semayang. Saya kata dengan dia, apa yang terjadi ni Allah tentukan baik, sempurna. Walaupun kat mata kita tak sempurna kejadian terjadi ni, tapi apa yang Allah jadikan tu semua sempurna, tepat. Tak ada salah. Allah jadikan betul, tepat. Tak ada apa, betul, tepat dah. Datang-datang kita parking, tiba kena maki orang. Orang kata kita bodoh. Betul lah, tepat dah tu. Memang saya bodoh lah, tak betul lah. Betul lah, tak ada salah dah. Yang paling kita takut bukan orang kata kita bodoh, atau orang kata kita tak guna, orang kata kita hina, orang keji kita, orang umpat kita, apa lawak ni. Semua tu tak penting. Orang tak dengar cakap kita, semua tu tak penting. Yang paling kita takut dalam hidup ini ialah dosa kita sendiri. Untuk itu baca La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jalan-jalan naik kereta, lecak kena kat muka, jangan marah. Allah, melanggar lori je lagi orang ni. Tak. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah tentu baik. Balik-balik rumah, balik pergi jalan-jalan, tiba-tiba pergi pejabat, bos marah, maki kita, marah kita. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Betul lah ni, betul, tak ada salah lah. Mungkin tadi masa kat rumah kita marah isteri, anak-anak. Ya Allah ingat kita. Allah boleh hantar orang lain pula untuk hina kita. Kita jalan-jalan, tiba ada orang kejam buat tak baik pada kita, tak layan kita. Jadi kita baca La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa yang Allah jadikan semuanya, segalanya sempurna, perfect. Allah tak pernah kurang, tak pernah tersilap. Yang kurang, yang silap, yang lemah diri kita sendiri. Itu betul yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan cuba baca ni, ramai orang telah amalkan. Saya pada dulu-dulu kecil-kecil selalu Ustaz share doa ni kalau ada masalah buat. Ada yang kawan-kawan dia hilang, tak ada tiket flight nak balik. Baca La ilaha illa anta, duduk kat airport masa tu. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Duduk sambil ya Allah, mana tiket, belum dapat tiket lagi, emergency nak balik, keluarga sakit. Daripada Pakistan. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia tengok orang tu datang, dia bagi tiket flight. Siap, dia kata ada tiket tapi business class. Lagi terbenung, mana ada duit business class pelajar. Tapi orang tu kata tak apa, naik je. Berapa ada duit? Tak apalah, naik lah. Bagi harga paling murah sekali. Duit untuk tiket biasa pun tak cukup. Kalau nak beli hari tu, dapat business class. Terus balik. Sebab Allah punya dunia, akhirat, semua Allah punya. Kapal terbang memang nampak kapal terbang tulis MAS, Malaysia Airlines, Malaysia punya. Air Asia, Firefly, nampak. Oh ni Saudi Airlines, tulis nama kat situ. Apa-apa lagi lah, Emirates, tulis kat situ. Tulis nampak negara tu punya. Tapi sebenarnya semua yang terjadi dalam dunia ni dalam ketentuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ada abang datang, sebegitu ada dalam Facebook saya status tu, ada abang baru ni peluk saya kuat-kuat, nangis. Saya pun terkejut tengok dia nangis. Dia peluk kuat-kuat. Datang lagi sekali, peluk kuat-kuat, nangis kuat-kuat. Dia tak gerak, dia nangis kat bahu saya. Dia lap, ingus kat bahu saya. Saya pun tak kisah, dah biasa dah, memang baju saya tempat. Saya gurau je.
Dia peluk, dia lap hingus kat bahu saya, badan saya. Dia terpinjam badan saya. Dia sandar, dia baring macam tu. Lama sikit dia nangis, menggetar-getar. Dia pergi, dia datang balik semula, dia nangis lagi. Dia panggil isteri, dia kata, "Ustaz, kalau Ustaz nak tahu, daripada dulu sampai sekarang saya tak pernah solat. Daripada dulu sampai sekarang saya tak pernah solat Jumaat. Daripada dulu sampai sekarang saya tak pernah dengar ceramah-ceramah agama. Hari dan saya selalu maki hamun isteri saya. Saya marah-marah isteri saya. Saya cakap tak baik pada isteri saya," kata abang tadi. Saya selalu, dia tak pernah menang cakap dengan saya. Saya paling garang kat luar dalam rumah. Saya paling garang. Tapi kalau Ustaz nak tahu, kerana doa isteri saya, hari ini saya dengar ceramah Ustaz. Allah yang buat semua. Dan hari ini kali pertama, saya teringin nak solat. Saya rasa malu dengan Allah. Dia bagi saya kekayaan nikmat hidup. Diberi isteri yang baik. Tapi saya tak pernah sujud terima kasih pada dia. Sebab itu, kita pun tak tahu. Sebab segala-galanya milik Allah SWT. Doa isteri. Isteri dia tadi rajin dengar ceramah live macam ni. Dia kata setiap malam isteri dia dengar baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Isteri dia mula sembahyang duha. Isteri mula solat fardu waktu. Walaupun dunia dia macam kalau orang lain tengok macam dah musnah, dah hancur. Tapi dia ada Allah. Bila doa ini ialah harapan, pergantungan untuk orang-orang yang lemah. Orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang ditindas, dianiaya, dizalimi. Mereka selalu cakap, tunggulah, kita ada Allah. Allah dengar doa orang-orang teraniaya, orang zalim. Mereka selalu sebut. Allah dengar doa orang yang teraniaya, orang yang zalim. Orang yang teraniaya, orang zalim. Siapa tu kan? Orang yang teraniaya, orang yang zalim. Orang yang teraniaya, orang yang zalim. Jadi mereka baca ulang-ulang kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk doa kita makbul, kita kena banyak selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selawat pada Nabi sekali, Allah, Nabi, para malaikat mendoakan kita 10 kali. Kita tengah panik ni, selawat Allahumma salli ala Muhammad. Terus para malaikat mendoakan untuk kita. Allahu Akbar. Tuan-puan ada bila saya Ustaz kata, kalau terlupa masa exam, selawat banyak-banyak. Kita selawat pada Nabi. Ya Allah, selawat pada Nabi SAW. Ketika itu dalam hadis begitu, Allah, para malaikat berselawat untuk kita. Dalam kata lain, para malaikat semua mendoakan kita. Kita doakan Nabi belum tentu makbul lagi. Selawat kita belum tentu lagi terima. Tapi bila malaikat dengar kita punya selawat, mereka terus doakan kita. Jadi tuan-puan, kalau ada masalah hidup, banyakkan selawat pada Rasulullah SAW. Sambil selawat ingat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau apa-apa selawat. Setiap kali kita selawat, dalam hati kita ingat tak ada orang yang lebih berjasa dalam hidup saya lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang lebih berjasa dalam hidup saya. Tak ada orang yang lebih berjasa dalam hidup saya lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang berjasa dalam hidup kita lebih daripada Nabi. Allahu Akbar. Tuan-puan, mungkin kita tak dapat nak bayangkan apa yang telah Nabi SAW buat dalam hidup kita. Untuk itu, kita berselawat pada Rasulullah SAW. Selawat pada Nabi. Ya Allah, ingat Nabi SAW. Ada sekali sahabat, kata zaman Abu Bakar Siddiq. Dalam zaman Abu Bakar Siddiq, ketika tu musuh datang. Ramai musuh datang. Dia kata 8,000 orang dikelilingi oleh 100,000 orang. Wasilah bin Asqa kata, biasa sahabat suka bersyair masa dalam perjuangan agama. Islam ini tersebar dengan dakwah dan kasih sayang. Itu asal Islam. Itu asal Quran. Sebab tu dia kata seluruh Quran ada dalam Fatihah. Dan seluruh Fatihah dalam Bismillah, titik ba tu dalam Bismillah. Jadi seluruh Quran ni dimula Bismillahirrahmanirrahim. Semua surah. Maksudnya ialah Allah Maha Penyayang. Dia mula dengan kasih sayang Allah. Jadi Islam bukan tersebar dengan peperangan, tapi Islam tersebar dengan dakwah dan kasih sayang. Tapi nak tak nak, perang dan jihad ini ialah jalan paling akhir dalam mempertahankan orang Islam. Nabi SAW dia berselawat. Masa tu sahabat semua, masa tu Nabi dah wafat. Zaman Abu Bakar Siddiq kata Wasilah bin Asqa, setiap orang mula berselawat pada Nabi SAW.
Semua orang kata ya Rabb, semua ingat pada Nabi. Ya Rabb Muhammad, unsur ummat Muhammad. Ya Rabb Muhammad, unsur ummat Muhammad. Maka apa jadi? Pertolongan Allah telah datang. Allah beri pertolongan. 7 berapa ribu orang sahabat, 8,000 lebih kurang, dikelilingi oleh 100,000 orang, dan mereka telah mendapat kemuliaan, kemenangan. Untuk itu, tuan-puan, siapa saja kita ingat, tak ada orang yang lebih banyak buat baik dalam hidup saya lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata yang baik tentang hal Nabi SAW. Sebab seluruh hidup Nabi ini sempurna. Bukan saya yang cakap, Allah yang turunkan Quran 1400 tahun yang lalu beritahu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah sebut kami hantar rasul di kalangan kamu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kami hantar rasul di kalangan kamu yang sangat ambil berat hal kamu semua, yang inginkan kebaikan, kebahagiaan buat kamu semua untuk masuk syurga.